Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada tengah hari ini pertemuan yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang khusyuk dan tenang di dalam ibadah yang kami lakukan, dalam apa jua pekerjaan yang kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang syukur, sabar, redha di atas segala ketentuan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas. Berikanlah kepada kami, anugerahkan kami akan sifat qanaah, cukup apa yang ada. Ya Allah, terimalah doa kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, bila sudah sampai masa kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan pengurusi surau, Imam Bilal, ahli jawatan kuasa dan warga Felda yang saya kasihi. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Raja Haji Fisabilillah, sambungan kita di dalam tajuk daripada kitab Al-Hikam. Kita akan sentuh hadis, ayat Quran, dan yang istimewanya tajuk pada kali ini adalah berkait dengan peristiwa hijrah dan juga merdeka. Hadirin rahimakumullah, warga Felda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak masuk tentang gurindam ataupun syair daripada Raja Haji Fisabilillah, sebelum itu kita kenalkan dulu siapakah Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah adalah nama dia Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Dia adalah merupakan seorang ulama, ahli tarikh ataupun sejarah, serta pujangga bagi penulisan karyawan sastrawan Melayu Bugis. Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah adalah merupakan pencatat dasar-dasar tata bahasa Melayu yang mana kita pelajari waktu sekolah rendah dulu, hasil daripada sumbangan tata bahasanya daripada Raja Haji Fisabilillah. Ini seorang tokoh ulama yang sangat hebat, tokoh ulama Indonesia dan berketurunan bangsa Melayu, duduk di Kepulauan Riau, yang mana tuan-puan kalau kita tengok tiga tempat ini, Allahumma salli ala Muhammad, yang pertama Indonesia, yang kedua Patani, yang ketiga tanah Melayu ni, kepulauan ini ada ulama-ulama yang sangat suhur. Saya ambil contohnya, kalau di Indonesia Raja Haji Fisabilillah. Kalau Patani, Syekh Daud Ahmad Al-Fatani, banyak karangan kitab-kitabnya yang hari ni asatizah, yang hari ni ulama baca balik, syarah balik. Ini ulama yang hebat. Berkat ni, bila dia buat satu kitab karam, kemudian bacaan dia sampai ke beberapa tahun keturunan, sampai ke hari ni orang membaca kitab mereka. Ini tanda berkat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita tengok kitab hari ni, kitab hari ni Al-Mu'allaf Al-Musannaf, hari ni kita ustaz-ustaz hari ni lah, contohnya saya ambil asatizah hari ni bila menulis buku, tapi buku mereka kadang-kadang hanyalah beberapa tahun sahaja terkenal. Bukan makna tak berkat, tapi menunjuk nak banding dengan ulama-ulama dahulu, masya-Allah, karangan mereka ni kalau tulis, contohnya macam Tanah Melayu, Syekh Muhammad bin Idris Al-Marbawi, karangan kitab Bahrul Mazi tu, berapa belah jilid tu, dan setiap daripada jilid tu pula masya-Allah banyak dia punya fasal bab dia. Bila dia habis tulis kitab, dia
dia menulis apa? Ana al-faqir ilallah. Saya al-faqir. Saya sandarkan apa yang saya tulis ni hanyalah sandaran daripada guru saya. Ambil berkat saja. Saya tak ada apa-apa, kata dia. Itu makna dia ulama ni. Takut kepada Allah, dia ada sifat tawaduk. Tak tulis pun lah PhD mana, master kat mana, diploma apa, tak tulis. Hanya menulis saya al-faqir ilallah. Ni tuan-tuan, adab tu. Tawaduknya, warak nak cari. Payah dah nak cari. Zaman lah ni, guru-guru ataupun tok guru, bukan guru, tok guru yang macam ni. Jadi tuan-puan, Raja Haji Fisabilillah ini di antara ulama yang hebat. Yang mana antara manaqib dia, beliau dilahirkan di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Hari ni kalau tengok ulama Riau yang kita tengok di TV hari ni, yang masyhur itulah Ustaz Abdul Somad. Dia orang Riau, Melayu lah. Sebab tu dia kalau mari turun di Malaysia ni ramai dia punya follower dia, sebab bahasa dia tu bahasa yang kita faham, bahasa Melayu. Bahkan bahasa logat Negeri Sembilan tu pun sebenarnya daripada sana juga. Logat Negeri Sembilan tu, Minangkabau tu, daripada kepulauan sana, Riau, daripada Banjar dan sebagainya. Jadi di antara karyawan dia, karya dia, iaitulah Gurindam 12. Ada handphone nak buka pun boleh, type kat Google Gurindam 12. Kita tengok satu persatu. Saya nak kaitkan dengan Merdeka dan Hijrah. Apakah kata dia? Kata dia, Raja Haji Fisabilillah kata, Gurindam 12 bermula dengan barang siapa. Kalau dilagukan, diqasidahkan, dia macam ni lah lebih kurang. Barang siapa yang mengenal, barang siapa yang tiada agama, tiada memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilang nama. Raja Haji Fisabilillah kata, siapa yang tiada agama, dia tak pegang agama. Agama ni kena pegang tuan-puan. Dia tak boleh sekadar kita belajar, sekadar kita tahu, dia kena pegang. Pegang ni makna Nabi kata agama ni kena gigit dengan gerham. Pegang sungguh-sungguh. Rentak tu, pegang tu maksudnya gigit sungguh-sungguh. Pegang agama. Apa makna agama? Muslimin dan muslimat. Allah kata sibghatallah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang paling terbaik ahsan minallah, daripada Allah? Siapa yang paling baik daripada Allah? Mana ada? Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan dia tu paling baik daripada Allah, tak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah tahdid, Allah mencabar. Siapakah di kalangan manusia, di kalangan makhluk yang lebih baik daripada celupan Allah Taala, daripada agama dia, daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala Allah bagi ni, yang Allah create, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan ni. Tak ada lah tuan-puan. Sebab tu agama di sisi Allah Islam. Islam ni agama yang terbaik. Barang siapa yang tiada, makna kat sini siapa yang tak pegang agama. Agama ini di dalam Al-Quranul Karim Allah kata sibghatallah. Apa makna sibghatallah? Allah kata inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nak faham agama ni tuan-puan, dia ada 3. Rukun agama ada 3. Yang pertama, asas dia adalah Islam. Rukun agama ni asas dia Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam tu. Yang kedua, asas agama adalah iman. Kalau ia Islam tapi dia tak beriman, makna asas dia tak ada, tak cukup, tak komplit. Yang ketiga, asas agama adalah ihsan. Ini daripada peristiwa Jibril alaihi salam. Mari duduk bertimpuh, jumpa Nabi, talaki, tanya Nabi. Nabi bertalaki kepada Jibril, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Ma huwal iman? Ma huwal ihsan? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Hadir rahimakumullah. Asas ni 3 asas. Ada komplit pegang hak ni, asas ni, maka selamatlah kita.
Jadi agama tu cara hidup berasaskan kepada Islam, bukan cara hidup barat liberal. Cara hidup barat sekular, cara hidup apa lagi? Hedonisme, kerja nak seronok dia. Kan? Ada orang dia nak seronok lah. Sampaikan dia kata kalau ceramah ni tak ada lawak-lawak tak best lah. Dan macam tu sekali. Hedonisme. Kemudian apa lagi? Yang duduk cancing-conteng tu panggil apa? Conteng-conteng tu dia panggil. Jadi rosak habis. Rosak barang panggil apa? Isma lah belakang tu. Satu pemikiran tu. Vandalisme. Sekularisme. Idealisme barat-barat ni. Ada orang yang dia pegang Quran, baca tapi dia tak mau hadis. Pelik-pelik juga tuan-tuan. Jadi agama hak betul ni yang pertama apa? Islam. Islam tu macam mana? Iaitulah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis lah. Pegang hak tu selamat. Kemudian tuan-puan, dia kena ada ilmu gitu. Kemudian dia kena ada amal, dia kena ada ikhlas. Tadi rukun agama. Kemudian yang tiga ni pula adalah sandaran ataupun kaedah kita nak faham agama. Pegang 6 ni tuan-tuan dan puan-puan warga Felda, insya-Allah tuan-puan selamat. Kata dia orang yang tiada agama, tiada memegang agama, orang yang kalau dia tak pegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilang nama. Orang ni kalau dia ada agama tapi dia tak pegang, maka nama dia walaupun nama sebagaimana nama baginda Nabi Muhammad tetap tak boleh apa? Tak boleh nak cara. Walaupun nama dia Muhammad, kita letak pilah nama supermarket Muhammad Mat. Tu. Tapi kalau barang dalam tu barang orang kafir tak guna. Walaupun nama dia nama bukan nama Islam, Islamik kita kata Liu contohnya. Liu Mat ada tak? Ada. Ebit Liu punya tu kan, Ustaz Ebit Liu. Tapi barang hak dia ambil barang yang produk Muslim lah. Kerana agama bukan pada brand. Agama bukan pada label sahaja. Tetapi agama mukawwinat dalam tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah didik mereka dengan dalaman tu. Selama berapa tahun? 13 tahun akidah. Yang tu kata ilmu tadi tu, akidah selama 13 tahun. Ajak sahabat ni cara kenal Allah. Ajak sahabat ni cara kenal Nabi. Ajak sahabat ni cara akhlak akidah, ngaji akidah. Sifat 20, sifat 50. Sifat 20, sifat 50 ni diasaskan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi tak lari daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak kena ada kaedah nak mengenal ni. Macam Nabi dulu dengan sahabat, dia tak ada lah sifat 20. Dia memang kenal terus. Direct dengan Nabi, apa masalah, tanya Nabi terus. Tapi hari ni kita kena tanya kepada ulama. Jadi ulama pun gariskan kepada kita, nak faham mudah akidah ni, mengajilah sifat 20. Ngajilah sifat 50. Kenal Allah, kenal Nabi, kenal dah malaikat. Kenallah hari kiamat, berimanlah, percaya. Maka percayalah akan qada dan qadar. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan yang kata agama tu. Kemudian barang siapa yang mengenal 4 pula. Siapa hak mengenal 4 kata dia? Orang yang mengenal 4. Apa makna 4 ni? Muslimin dan muslimat. 4 ini adalah apa? Iaitulah yang pertama hakikat. Hakikat al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kenal hakikat hidup kita ni. Satu hari tuan-puan, kita akan kembali ke rahmatullah, hakikat kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebab tu Hamka kata, kita kerja ni tuan-puan biar beza kita dengan haiwan. Kalau sekadar untuk mencari wang kertas, maka haiwan juga mencari rezeki. Bahkan mereka berzikir kepada Allah. Bahkan lebih lagi. Ini tuan-puan. Jadi, sebesar mana pun kenderaan kita, pasti kenderaan yang terakhir adalah apa? Kenderaan kita yang terakhir. Apa Haji? Keranda. Rumah kita besar mana pun pasti 7 kaki.
gelaran kita, jawatan kita yang mana sekalipun yang diberikan oleh manusia, ustaz ke, ustazah ke, profesor ke, datuk seri ke, maka tetap yang terakhir pasti almarhum rahimahullah. Almarhum, Allah yarham, dah meninggal. Sebab apa? Sakit jantung. Sakit, tak sakit pun tapi kemalangan. Ada hamba Allah seorang ni, pemandu kereta sakit, dia panggil pemandu sayyaratul is'af, ambulan, hantar pesakit daripada Kuala Lumpur ke Sungai Petani. Sampai pesakit tu sakit, orang hak sakit tu sampai dia ke hospital, kawan tu tak mati, dia yang sihat yang bawa pesakit tu mati aksiden. Ni baru-baru ni tuan-puan, masya-Allah. Seorang pemuda 22 umur bekerja, masya-Allah. Allah sayang orang yang bekerja. Allah sayang orang yang cari rezeki kerana Allah tolong orang. Maka kematian hak macam ni dia panggil syahid kecil. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah mengenal akan hakikat kehidupan kita. Sejauh mana kita berjalan pasti kembali kepada Allah Taala. Masya-Allah, cuba kita lihat bagaimana cerita Qarun. Kaya tuan-puan, tidur atas duit Qarun. Tetapi akhirnya mati dalam keadaan yang na'udzubillah. Fir'aun mempunyai kerajaan yang besar. Siapa tidak kenal Raja Namsis, Sultan yang disebut sebagai Fir'aun ni. Fir'aun ni gelaran bagi sultan waktu ketika dahulu. Paling berpengaruh, takut orang. Dia bunuh orang, dia biarkan orang. Orang tanya, ya Fir'aun, wahai raja, macam mana kamu ni boleh mengaku Tuhan? Dia kata apa? Aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Bagaimana kamu boleh menghidupkan? Aku biarkan dia hidup. Macam mana aku mematikan, aku bunuh dia? Lah, itu bukan menghidupkan, Pak Long. Hak tu adalah membiarkan. Tapi cerita pasal Fir'aun ni, wa iz faraqna bikumul bahra. Akhir-akhirnya sebenarnya bila ketika mana terbelah laut tu, dia nampak laut tu makin dekat, bercantum balik. Dia disebut oleh ulama dalam riwayat dia bertaubat ke Allah. Tapi bila dah macam tu, Allah tak terima dah taubat. Dia bertaubat Fir'aun ni, dia kata aku mengaku aku ini adalah makhluk hamba. Tapi Allah kata no way. No way man. Tak ada lah. Hang baru ni nak bertaubat. Kan? Dulu hang duduk lawan Nabi. Tuan-tuan. Sebab tu kalau nak bertaubat, sebelum ketika mana nyawa kita berada di gharah. Masa tu bertaubatlah. Waktu ketika nyawa dah tarik tu, nak bertaubat, no, tak ada lagi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Itu adalah yang pertama, mengenal hakikat. Ni faham hakikat. Ada satu kitab tu, Hakikat dan Makrifat. Hakikat dan Syariat. Karangan siapa? Abu Walid apa tah? Sangat baik. Kitab tu warna putih. Baik, yang kedua, berdasarkan daripada gurindam fasa yang pertama, barang siapa yang mengenal empat, maka itulah orang yang selamat. Yang kedua, kita kena kenal akan syariat, pantang larang agama ni. Pantang larang agama, etika, adab. Macam kita lah nak mari kerja kena pakai baju apa. Itu dia panggil pantang larang company, majikan. Pantang larang agama lagi besar. Sebab bumi, dunia, hidup kita ni adalah hak milik Allah Ta'ala. Baik itu kata ulama, kalau kita nak buat maksiat, okey, syarat dia jangan duduk atas muka bumi. Pi duduk planet lain. Planet lain pun hak Allah juga. Pi kita buat sendiri planet kita, hang buat maksiat kat situ. Syarat dia kalau nak buat maksiat. Tak mungkin tuan-puan. Sebab kita bukan kata nak buat planet. Kita nak buat kuman pun kita tak mampu. Allahu Akbar. Dulu ada orang yang dia try reka kuman, tak jadi. Tuan-puan bukan kata nak buat kuman, nak buat ayat surah Al-Quran pun tak boleh. Satu ayat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Mai satu surah Allah kata.
Fa'tu min misli, sama dengan dalam Al-Quran. Boleh tak? Tak boleh nak buat tuan-puan. Depa reka juga satu surah, nama dia Al-Fil. Al-Fil. Ngadak Ustaz. Gajah. Dia ambil daripada blueprint surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Allah kata Al-Fil. Mal Qari'ah, mal Fil. Wa ma adraka mal Qari'ah, wa ma adraka mal Fil. Tuan-puan tahu maksud apa? Gajah. Ha? Apa itu gajah? Apa yang kamu tahu pasal gajah? Lah, itu ayat budak tadika Pak Long. Makna dia surrender. Duk lawan Allah buat apa? Ikut sajalah, sami'na wa ata'na. Kan bayar tu syariat. Apa yang Nabi suruh dia panggil sunnah, mustahab. Apa yang Nabi larang dia panggil haram. Apa yang Nabi kata kalau boleh jauhkan, makruh. Yang Nabi tak kata, yang Nabi tak sebut, dia panggil harus. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Dia panggil adat. Tapi tuan-puan, adat pun dia boleh jadi ibadat bila kita niat innamal a'malu binniyah lillahi ta'ala. Apa yang kita buat kerana Allah. Ngaji kerana Allah dapat pahala. Orang nak nampak semayang dia, dan ngaji apa, kan boleh pahala pun. Siapa kata tak boleh pahala? Ngaji ni tuan-puan dengan ibadat, Allah angkat orang ngaji. Sebab tu ada hadis, kafadlul alim ala al-abid. Orang yang mengaji lebih atas pada orang yang beribadah. Sebab tuan-tuan, ngaji ni, kalau ibadat tuan-puan, kalau tak ibadat, Allah bagi masuk syurga lagi dengan Allah ampunkan. Tapi kalau kita tak kenal Allah, Allah tak bagi syurga langsung. Dia tak ada kalimah tauhid, dia tak kenal Allah Ta'ala, macam mana Allah nak bagi kat dia syurga? Dia kenal, tak kenal. Kenal tu dia panggil ilm, saqafah, pengetahuan, ilmu tu. Apa ilmu yang kita kena pelajari, apa yang kena ilmu yang kita kena ulangi, walaupun kita dah tahu, kerana kita sifatnya lupa. Iaitulah yang pertama, ilmu akidah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Sebab itulah kita kena ulang. Kita kena ulang. Lama tuan-puan. Akidah kita ni ulang, mengaji. Daripada talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan hingga ke liang lahat. Kemudian isbat Allah nafi makhluk, yakin sampai macam sahabat tu tuan-puan. Ada seorang sahabat ni dia solat dia tuan-puan. Nabi kata, macam mana kaifa salatuka? Solat kamu wahai ya fulan. Kata dia, ya Rasulullah, solat saya ni saya nampak ya Rasulullah. Bayangkan seolah-olah kanan saya di syurga, kiri saya neraka. Saya berada di atas tiang sirat. Tu dia. Kita nampak tak macam tu? Tak nampak lagi semayang. Nampak apa? Pukul 6.30 saat lagi 7 hari mencintaimu. Tu nampak tak? Hari Ahad I can see your voice. Nampak apa lagi? 25 bulan ni gaji masuk. Nampak apa lagi? Hari meeting petang ni. Contohnya tuan-puan, tu nak upgrade khusyuk tu, kita kena duduk marhalatun khumul. Kata Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, kena duduk muhasabah. Mengaji tuan-puan, dia kena banyak fikir. Kita duduk sebagai hamba Allah kena banyak fikir. Ini pesanan kepada diri saya al-faqir ilallah. Kena banyak fikir. Sebab itu kata ulama, orang yang mengaji tetapi tidak berfikir sia-sia. Orang yang berfikir tidak mengaji bahaya. Sekali lagi ulang, orang yang mengaji tapi tak fikir sia-sia. Orang yang fikir tapi tak mau mengaji, ikut akal, liberal, sekular, maka bahaya. Dia tak mau mengaji, kerja guna akal dia. Dia kata macam mana? Laki boleh kahwin 4, isteri pun boleh kahwin 4 gak. Pai. Kalau nak guna sains pun kalah habis dah dia. Laki boleh kahwin 4 sebab bukan laki yang beranak. Bila perempuan boleh kahwin dengan 4 laki, contoh, digunakan ni. Maka macam mana percampuran benih tu? Nampak?
Tuan-tuan dan puan-puan, lagi satu pula, dari sudut akal, dari sudut bancian, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Sebab tu yang adanya ada poligami dan sebagainya. Ini bukan bab poligami ni tuan-puan, cuma nak sebut tentang kata ulama, bila mengaji tidak berfikir, bila fikir tidak mengaji, itu yang bahaya. Maka yang ketiga, mengenal yang empat. Tadi dua, yang pertama hakikat, yang kedua syariat, yang ketiga tariqah. Ma makna tariqah? Iaitulah perjalanan, jalan. Jalan yang macam mana? Sirata, syari'ata, ihdinas siratal mustaqim. Jalan. Kita ni tuan-tuan, jalan kena betul. Jalan kena betul. Kalau kita jalan tu, jalan tu dia kata kanan ni potong. Undang-undang ni kan. Masuk bagi signal, kita kata lantak akulah kereta aku. Kan? Ikut aku nak bagi tak bagi, pung kena langgar. Salah siapa? Salah Allah ke? Salah orang buat jalan ke? Tak, salah kita. Dah berapa ramai tuan-puan hak accident lah ni. Accident. Mati accident lebih banyak pada mati COVID ni. Kerana orang hari ni ajlah. Wa kana al-insana ajula. Kalut. Kan, dia nampak macam tak ada nak kampui dah ni. Banyak rugi, niaga apa semua. Dikalut ni, kalut. Lagi satu, kita kalut kes, kita tengok taksir. Bal tu'sirunal hayata dunia. Kita terkesan. Sebab apa terkesan? Banyak tengok Facebook, tengok orang kejayaan ni. Buat apa nak tengok orang? Yang penting berkat. Sampai ada pula dalam Facebook tulis, apa guna niaga bertahun-tahun, tapi kalau 1 tahun tak boleh nak capai sale 1 juta. Hak gelak tu faham lah. Lah tuan-puan, niaga, kerja bukan nak capai angka. Apa yang kita nak capai adalah berkat. Dapat pi banyak mana pun. Qarun contohnya, tak terkira angka-angka dia, tapi berkat dah hidup. Ada orang tak ada angka pun, berkat hidup. Makan nasi dengan telur masin, kicap. Kita duduk di kampung. Ayah ni kata bukan masuk panjkat pun, turun bendang lah, main dengan lumpur. Anak-anak semua masuk universiti. Semua jadi orang. Tuan-puan, berkat beza dengan kuantiti. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajar kepada kita more quality than quantity. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah tak sebut aktsaru. Kalau banyak saja, kalau tak kualiti tak jadi. Macam mana nak berkualiti tuan-puan? Persoalan dia kita kena faham. Ta'aruf, tafahum, takaful. Tuan-tuan dan puan-puan, keluarga Felda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sikit lagi. Yang terakhir sekali, iaitulah ma'rifat. Itu dia kata, barang siapa yang mengenal 4, maka itulah orang yang ma'rifat. Jadi nak kenal makrifat ni, kena kenal daripada awal satu lah. Hakikat, syariat, jaga, tarekat, duduk jalan yang betul, jalan bagi para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Kemudian barulah tuan-puan, kita kenal Allah Ta'ala bima'rifatillah. Kenal Allah Ta'ala tu bukan ending, tapi tu sebenarnya baru mula. Kita dah kenal Allah Ta'ala, dah duduk, dah dapat halawatul ibadah, semayang dah syok, khusyuk dah ni, syok, seronok, maka kita kena istiqamah pula. Ada orang nampak, aku dah dapat dah makrifat, dah kenal dah hakikat, syariat buang, tak ada. Tak semayang, dia kata tak payah semayang. Semayang buat apa? Dah kenal Allah dah. Orang semayang tak kenal Allah apa banyak. Dia faham kot situ pula. Dia faham apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia faham. Walladzina hum, orang-orang yang semayang, an salatihim sahun, semayang lalai, masuk neraka. Memang ada orang yang semayang lalai masuk neraka. Bukan semayang yang lalai, lalai sebab tak semayang, itu yang masuk neraka. Kalau orang tu semayang, Allah tak tahu dia dalam neraka, Allah tak hawin dia masuk neraka. Sebab khusyuk bukan wajib. Khusyuk bukan wajib. Khusyuk ini adalah anugerah.
Kalau kita cari khusyuk, jumpa, naik lagi, khusyuk lagi, fokus lagi, kenal lagi, hayati lagi, maka makam kita bertingkat, bertambah. Sebab tu dia ada ikhlas yang berbeza. Sebab tu syurga ni Allah tak bagi sama dia semua. Ada beza, syurga atas, syurga tengah, syurga bawah sekali. Nak pergi nak masuk paling bawah pun tetap kena beriman juga. Bukan kata tak payah beriman. Beriman, tapi beriman cara dia. Hak atas sekali tu, iman bagi Nabi tu, hak tu memang power. Hak tu suruh bapa, dia tinggal harta, dia pergi perang. Kita tak sampai tahap tu tuan-puan. Tak sampai tahap tu. Sebab kita masih ada dunia dalam hati kita. Hak nu geng nu tuan-puan, dunia dia memang tak ada dah, zuhud. Letak dunia di tangan. Nabi SAW wafat, tinggal 16 dinar saja. Tu Nabi tu tidur ni tuan-puan, Masya Allah. Nabi kita tidur kena dengan bucu kaki isteri dia, bucu katil. Ngam-ngam dia bilik tu. Bilik sebelah lagi bilik tamu. Itu lah. Tu Nabi tuan-puan. Makan pula, ambil sahabat makan lu. Sahabat yang lain pula makan lu, ambil lu. Semua pakat macam tu. Dia tak ada mau sangat dunia ni. Memang Allah bagi. Ada satu perang tu, bila ketika mana dah cedera, injured habis, sahabat ni dapat bagi kat kawan ni, tengok kawan ni sayang dah sayang, bila pusing balik tuan-puan, dah meninggal dah semua syahid. Hebat iman dia apa? Kita dapat ambil aku minum ayam. Nasib boleh dua, mampu pergi belakang ni tak dapat pun, boleh buat. Contoh kat sinilah, sini alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, tu nak dapat iman tu. Kan mudah tuan-puan nak cakap ni pun kadang-kadang ada ingat, ada lupa. Jadi mengenal, kata dia, barang siapa yang mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Kalau kita dah kenal Allah, maka apa yang Allah suruh, apa yang Allah tegah, tak menyalah lagi. Yang kemudian, barang siapa yang mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa yang mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa yang mengenal akhirat, tahulah ia dunia itu mudarat. Kalau kita nak tafsir, syarah satu persatu, lamalah tuan-tuan. Jadi sekadar itulah yang mampu kita kongsikan, kerana keterbatasan masa yang ada. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang datang daripada diri saya mohon maaf. Mudah-mudahan bertemu lagi pada Rabu minggu yang pertama. Ila liqa' lahiqan. Terima kasih warga Felda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.